Bismillah. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة. آمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jualah yang memberikan kesempatan untuk kita berada di atas rumah Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dalam keadaan kita solat asar berjemaah dan kita duduk untuk mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan oleh para ulama sebagai panduan kepada kehidupan kita insya-Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan kita pada hari ini 21 Ramadan, pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita masih lagi bersemangat, kita masih lagi dalam keadaan memburu apa yang disebut sebagai Lailatul Qadr, malam Lailatul Qadar ataupun malam 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam keadaan Allah berikan kekuatan kepada kita, dalam keadaan Allah berikan rezeki untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salam serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana dengan sebab Rasulullah kita dapat merasai Islam, kita dapat menikmati apa itu kehidupan di dunia, dan kita tahu tentang cerita akhirat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, Inna Allah ta'ala wahaba li ummati lailatal qadri walam yu'tiha man kana qablahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghibahkan. Hibah ni kita tahulah satu hadiah. Hadiah, kalau hibah nisbah kepada kita, makna kata satu hadiah. Kalau orang belah pantai timur dia panggil pusaka hidup. Pusaka diberikan ketika mana masih hidup. Dia panggil hibah ataupun hadiah. Ini satu amalan yang baik untuk kita laksanakan, iaitu hibah. Dan sekarang ni pun macam-macam jenis hibah. Ada hibah sekian, berapa sebulan, berapa sekian-sekian, nanti mati dapat berapa-berapa. Yang sukanya orang yang bukan yang mati tu yang hidup tu, yang nama dia tu. Baik, apapun tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, Allah Taala menghibahkan, memberi satu hadiah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li ummati lailatul qadri, satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, walam yu'tiha, dan tidak diberikan malam itu man kana qablahum, orang-orang ataupun umat-umat yang sebelum daripada itu. Kalau kita belajar dalam sirah ataupun rentetan sejarah, bermula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, pergi kepada zaman-zaman selepas daripada itu, sampai kepada satu umat yang terbesar, yang kedua terbesar selepas daripada umat Nabi Muhammad, iaitu umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel. Umat Nabi Musa ni, sebab itu Nabi Musa ni salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi. Dia memimpin satu umat yang macam-macam ada dalam tu.
Macam-macam. Bani Israel ni kalau kita baca dalam suratul Baqarah, bila diarahkan oleh Allah cari seekor lembu, macam-macam soalan dia. Tanya lembu ni lembu macam mana, warnanya warna apa, lembu dara ke macam mana, macam-macam, besar ke kecil. Sehingga kan bila Allah Ta'ala spesifikkan arahan itu, sehingga tak boleh nak cari. Ini perangai orang Bani Israel. Sebab itu satu-satu ibadah, satu-satu perkara jangan kita banyak tanya, buat dulu. Buat dulu. Tambah-tambah yang melibatkan mari daripada Al-Quran dan sebagainya. Baik, makanya Allah Ta'ala bagi satu kelebihan kepada umat Nabi Muhammad, dengan sebab umat akhir zaman ini pendek umurnya, tak panjang sebagaimana umat-umat sebelum daripada ini. Maka Nabi SAW sebut kepada kita, ni adalah hadiah daripada Allah Ta'ala. Maka kalaulah kita orang bagi hadiah, orang bagi satu hadiah kat kita, apa sunat untuk kita buat? Kalau orang bagi baju kepada kita, eloknya kita pakailah baju tersebut, supaya nampak kita menghargai hadiah daripada seseorang. Kalau orang bagi hadiah makanan, jangan dibuang, ataupun orang bagi dekat kita, kita pula bagi dekat orang lain. Nampak sangat nak menolak hadiah daripada orang tersebut. Maka apa yang kita boleh buat, kita pakai, kita guna, walaupun sedikit, menghargai hadiah daripada orang lain. Sama juga kalau kita bagi hadiah pada orang, bila mana kita tengok orang tu tak pakai ataupun tak guna pun hadiah yang kita berikan, kita pun rasa sakit hati juga, kan? Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala nisbah kepada hambanya, ni satu hadiah daripada Allah. Maka kita gunakanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita sehabis baik. Sehabis baik. Tuan-tuan, masuk makna 10 malam yang terakhir ni, sebelum kita masuk detail kepada benda-benda yang berkait dengan Lailatul Qadar, apa kata ulama, sepintas lalu saya nak sebut, supaya jadi ulang kaji kepada kita. Mungkinlah tuan-tuan kata, alah ustaz ni sebut, ustaz semalam sebut benda yang sama dah, kan? 2 minggu lepas sebut dah pasal Lailatul Qadar, kan? Sebab itu saya kadang-kadang nak mencadang juga pada masjid-masjid ni, kan? Bila ada kuliah-kuliah yang macam ni, mungkin boleh bagi tajuk-tajuk tu. Ustaz ni tajuk ni bab Quran minggu ni, minggu depan bab lain. Ni tuan-tuan dengar lah, benda sama je ustaz cerita, kan? Baik, tak apalah tuan-tuan, itu benda teknikal. Apa yang pentingnya tuan-tuan, kita sekarang ini berada di 10 malam, 10 hari yang terakhir. Soalnya, kita nak tengok hati kita sekarang ni adakah masih dalam track Ramadan yang sepatutnya, ataupun hati kita dah lusuh, dah lalai, ataupun dah lari daripada track sepatutnya Ramadan. Sebab apa saya mulakan dengan petang ini dengan macam itu, kalimah tu. Kita duduk dalam 10 akhir Ramadan, dan kita boleh menilai diri kita, tuan-tuan. Adakah takwa yang kita duk belajar daripada ustaz-ustaz yang duk ceramah lepas asar, lepas subuh, cerita benda yang sama tentang takwa. Apa ciri-ciri takwa, apa khusus peringkat-peringkat takwa, bagaimana cara nak dapat takwa, inputnya apa, prosesnya apa, output daripada takwanya apa dia. Kita dah belajar macam-macam dah. Sekarang ini soalnya, adakah hati kita duduk di atas track takwa? Baik, kita ambil panduan daripada Sayyidina Ali punya maksud takwa. Pertama, al-khawfu bil jalil. Adakah hati kita ni rasa-rasa makin takut pada Allah ataupun makin jauh daripada Allah? Takut macam mana? Takut dalam keadaan bila mari saja waktu semayang, sebagai contoh. Saya dah sebut sebelum daripada ini, lama dah saya sebut. Apa dia? Orang yang semayang, orang yang taat pada Allah, bila dia dengar azan, maka dia akan cari untuk semayang. Tu orang taat pada Allah. Tapi kalau orang sayang Allah, sebelum azan, dia dah tunggu azan untuk dengar azan dan untuk menghadap Allah Ta'ala. Kita duduk yang mana? Adakah duduk nilai taat ataupun duduk pada nilai sayang pada Allah Ta'ala? Ini kita nak tengok hati kita ni. Kalau sebelum Ramadan kita duduk pada nilai taat sahaja, tak duduk pada nilai sayang, maka Ramadan kita hanyalah berlalu satu perjalanan sahaja. Dia tidak menambah nilai apa-apa pun tentang hati kita. Kalau selama ini, lepas daripada semayang, kita boleh duduk zikir sekejap. Kadang ada orang boleh tunggu sampai Allahumma antas salam wa minkas salam. Kadang setengah-setengah orang duduk juga Allahumma lantas jalan.
kan. Terus keluar berjalan balik kan. Orang lain Allahumma antas salam, dia apa Allahumma lantas dia berjalan balik ke rumah kan. Ramai orang macam itu. Tapi adakah dalam Ramadan hari ini 21 Ramadan semalam kita semayang tarawih, adakah makin kita seronok duduk selepas semayang kita tunggu zikir pada Allah, sebut nama Allah, ataupun makin lama makin rimah duduk masjid? Ni soalan dalam diri kita tuan-tuan. Saya tak boleh nak jawab. Kalau saya jawab, soalan bocor jadinya, jawapan bocor. Tuan-tuan jawab diri sendiri. Adakah makin lama kita duduk dalam masjid, duduk dalam rumah Allah, kita rasa makin rimah, makin rasa panas, makin rasa tak sedap hati, makin rasa tak selesa dengan imam, padahal imam yang sama daripada awal Ramadan sampai sekarang. Bacaan Al-Quran, bacaan mungkin dengan nada, dengan apa semua sekali, benda yang sama, tak ada perubahan apa semua sekali pun. Cuma hati kita yang berubah. Sebab tu saya mulakan hari ni muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita. Itu yang pertama, takut pada Allah. Yang kedua kata Sayyidina Ali, takwa ni apa dia? Wal amalu bitanzil, amal dengan Quran. Quran ni bukan kitab untuk baca semata-mata, dia bukan macam surat khabar. Dia bukan macam surat khabar Metro, berita harian, tak. Bukan sekadar kita baca tahu berita dapat manfaat, tak. Quran ni kata Allah apa dia? Hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Kalau cikgu di sekolah ada kurikulum, ada di SKP-nya, ada rancangan pengajaran tahunan, maka apa rancangan dia? Mari daripada, kalau kehidupan kita mari daripada Al-Quran. Kurikulumnya mari daripada Al-Quran. Bagaimana cara bercakap dalam Quran? Ada 12 kalimah sebut tentang cara bercakap. Qaulan layyinan, qaulan sadidan, macam-macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bab pemerintahan mari daripada Quran. Bahkan nak dekat kematian, bagaimana keadaan orang mati yang baik, Allah sebut dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bagaimana bersalin, beranak, anak, macam mana keadaan dia, Allah sebut dalam surah An-Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun, kata Allah. Sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara mari daripada Al-Quran. Adakah kita baca Al-Quran sekadar baca, nak berebut habis 30 juzuk? Ataupun sekadar kita nak meletakkan hari ni hari 21, habis juzuk 21? Ataupun kalau dalam grup WhatsApp jenis apa nama tadarus gotong royong bagi-bagi juzuk, berebut-rebut cepat nak tanda tik warna hijau, dah habis bacaan kita hari ni. Adakah sekadar itu? Maka kalau sekadar itu Ramadan kita berlalu 20 hari, tak ada apa nilai untuk tambah nilai diri kita dengan Al-Quran. Macam mana kita nak tambah nilai diri kita dengan Al-Quran? Biarlah kita tengok Al-Quran, terbit rasa cinta, terbit rasa nak belajar, terbit rasa aku banyak lagi kena perbetulkan Quran, terbit rasa lepas ni tak boleh cukup sekadar ni, lepas ni kena ada a step forward untuk aku, apa progres aku dengan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, apa mana takwa? Mana takwa ialah ar-ridha bil qalil, redha dengan benda yang sedikit. Redha yang macam mana? Iaitu kita terima takdir kehidupan kita. Saya nak cerita tuan-tuan, ada satu kisah baru saya baca di post dalam satu Facebook, cerita tentang kehidupan. Cerita tentang kehidupan ni, cerita kehidupan kita lah. Tengah ada seorang ustaz ni, dia meniaga, maka dia dengar satu tazkirah. Cerita tu berlaku dalam satu masjid, dalam satu surau, tazkirah duha pada ketika itu. Ustaz ni ceritalah tazkirah apa semua sekali berkaitan dengan Ramadan apa semua. Last sekali dia buka soalan. Kita tak boleh buka soalan lah tuan-tuan. Saya tak pergi bazar dengan tuan-tuan, tak pergi bazar nanti. Dia buka soalan. Bila buka soalan, ada seorang abang ni bangun berdiri. Dia kata nak tanya ustaz, apa pendapat ustaz? Saya ni ustaz, Allah Ta'ala uji daripada awal Ramadan sampai dekat nak masuk 10 Ramadan. Ni cerita dekat 19 Ramadan, 20 Ramadan. Sampai ke hari ni ustaz, Allah Ta'ala uji saya meniaga biskut, kedai dekat dengan masjid, dekat dengan surau ni, perniagaan saya makin teruk. Bila seminggu, 2 minggu masuk Ramadan, perniagaan saya makin teruk. Saya buat keputusan, bincang dengan isteri, saya berhenti meniaga. Berhenti meniaga, fokus pada ibadah.
Fokus pada tarawih, fokus pada urus anak, fokus pada baca Quran, solat duha, tahajud, qiyam dan sebagainya. Duduk dalam Ramadan. Dan dia bangun dalam keadaan menangis cerita benda tu. Sebab apa tuan-tuan? Dia punya pendapatan hanya mari daripada hasil jualan tersebut. Tapi bila masuk saja bulan Ramadan, Allah uji dia. Orang lain meniaga, kadang karipak tak ada inti oksigen je, tapi laku macam lebih pada orang lain. Niaga apa dia? Meniaga kebab. Kebab pun inti roti je banyak, tak ada benda lain kan. Tapi laku daripada orang lain. Tiba-tiba dia meniaga, makin drop, makin turun. Dan dia dalam keadaan sedih, seolah-olah mari satu ujian kepada dia. Ramadan ni menyebabkan dia makin jauh, makin diuji oleh Allah Ta'ala dengan pendapatan dia. Maka menangis kawan tu tengah-tengah masjid. Marilah orang-orang lain mari gosok belakang dia. Apa jawapan daripada ustaz tu tuan-tuan? Ustaz tu kata, tuan-tuan, saya nak dedahkan satu benda pada hari ni pada tuan-tuan. Sepanjang bulan Ramadan saya duk ceramah. Sepanjang saya duk ceramah tuan-tuan, dia kata, daripada 1 Ramadan sampai tarikh hari itulah, berapa belah Ramadan saya tak pasti, inilah jemputan pertama saya kuliah dalam bulan Ramadan. Ustaz tu kata. Sedangkan saya punya main utama pendapatan saya mari daripada kuliah. Tiba-tiba bulan Ramadan, sebelum ni saya duk sibuk macam-macam kuliah subuh, kuliah duha, kuliah itu ini. Dalam bulan Ramadan Allah uji, tak ada satu pun jemputan. Ni jemputan pertama, dia kata. Maka saya pun dalam keadaan macam mana, bila Allah bagi peluang begitu, saya gunakan peluang sebaik mungkin. Selama ni susah nak urus anak. Pagi saya dah pergi kuliah subuh. Sebelum ni isteri yang uruskan anak. Ni saya dapat peluang untuk bersama-sama dengan isteri uruskan anak. Dengan sediakan sahur, qiyamul lail dan sebagainya. Makna kata Allah Ta'ala bagi peluang yang sangat luas untuk saya duduk dengan keluarga saya. Selama ni susah saya nak bersahur dengan anak, nak makan buka puasa dengan anak, macam-macam. Kuliah maghrib, kuliah itu saya pergi. Tapi Allah Ta'ala bagi peluang, Ramadan ini saya boleh duduk dengan anak-anak. Ustaz tu pula menangis. Bila ustaz tu menangis, dia pun ceritalah begini dia hurai. Dan satu benda yang saya tertarik untuk kita kongsikan pada hari ini. Akhir dia punya tazkirah, ustaz tu sebut apa dia tuan-tuan? Kita ni hidup dalam satu perjalanan. Dan perjalanan setiap orang ni dia berbeza-beza. Ada orang perjalanan dia ada lekuk-lekuk, ada ujian yang macam-macam. Ada orang perjalanan dia senang je, sampai hujung dia dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang perjalanan dia mula-mula okey, tengah-tengah diuji, hujung balik mari okey balik. Macam-macam perjalanan kisah kehidupan manusia. Jadi bila hidup ni tentang satu jalan, bila kita dalam keadaan susah, kita nak bergantung pada siapa? Kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bergantung pada Allah. Orang yang pertama, abang yang pertama tadi, dia kata niaga dia drop masuk bulan Ramadan. Dari sudut negatifnya kita boleh nampak apa dia? Boleh jadi tu satu benda ujian lah bagi diri dia. Ujian bagi diri dari sudut positifnya. Ujian ke apanya. Kalau dari sudut sebaliknya kita boleh nampak apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia fokus Ramadan, betul-betul ibadah kepada Allah. Rezeki milik siapa? Rezeki milik Allah. Allah nak bagi bila, Allah nak buka bila, dia akan buka. Tiba-tiba sahaja. Dan ingat, Allah Ta'ala sebut apa? Dalam ayat 1000 dinar yang kita duk baca gantung dekat rumah tu. Apa dia? Min haitsu la yahtasib. Rezeki Allah ni mari daripada tak tahu mana arah, tiba-tiba ada. Dan syarat kepada rezeki ni apa dia? Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Ni kadang kita lupa. Macam-macam strategi kita buat perniagaan itu ini. Tapi kita lupa letak strategi kita nak tambah takwa untuk kita dapat rezeki yang pelbagai mari daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah kehidupan kita ni tuan-tuan. Dia kata apa dia lagi? Dia kata kalau semua pintu tertutup, semua pintu rezeki tertutup, ingat Allah sentiasa terbuka untuk kita. Allah sentiasa terbuka untuk kita. Dan ustaz tu cerita, dia kata bila dia cerita benda tu tuan-tuan, hari yang sama tu, dia cerita hari yang pertama dia dapat ujian, dapat jemputan ceramah tu. Pada hari tersebut 10 hari Ramadan tu, Allah Ta'ala rezekikan dia jemputan penuh untuk dia ceramah.
Mari jemputan ini, qiyamul lail dan sebagainya, Allah bagi rezeki sampai rapat ke hari raya. Sebab itu Sayyidina Ali sebut ar-ridha bil qalil, redha dengan sedikit ialah soal bagaimana kita menerima takdir kehidupan kita dan kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ni macam-macam. Ada ujian dia macam ini, ada ujian anak, ada orang ujian kehidupan dengan keuangan, ada orang ujian dia sendiri dapat penyakit, ada orang ujian dia suami dia, ada orang suami dia ujian dia isteri dia. Macam-macam ujian. Tu semua perjalanan kehidupan kita. Perjalanan yang Allah Taala tetapkan dah. Dan yang terakhir kata Sayyidina Ali dalam bab takwa ialah wal isti'dadu bi yaumir rahil. Kita bersedia nak menghadapi hari kiamat, hari rehat kita, hari akhirat kita. Bila bermulanya, mula-mula sekali kita masuk dalam bulan, kita masuk liang lahat. Itulah bermulanya kita punya fasa hari akhirat kita. Sebab itulah tuan-tuan, Ramadan ni bakal pergi. Apa pun kita nak kata, Ramadan bakal pergi. Tapi bagaimanakah kita duduk dalam keadaan ambil peluang 2-3 hari lagi ni, dalam keadaan Allah rezekikan untuk kita Lailatul Qadar, insya-Allah. Dan sikit tuan-tuan saya nak kongsi pada petang ini pendapat para ulama tentang bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Ini saya ambil pendapat secara ringkaslah untuk kita panduan, untuk kita tengok dan kita cari Lailatul Qadar. Yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar ni terjadi pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, iaitu pada malam 21 atau pada malam 23 Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan dari sebahagian hadis Nabi. Itu yang pertama, Imam Syafi'i. Yang kedua, ulama mazhab Maliki, dia kata Lailatul Qadar ni terjadi pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, iaitu pada malam 27 Ramadan. Orang yang kadang dia ada juga, dia kata Lailatul Qadar berlaku bila? Berlaku 21 Ramadan. Semalam lah. Dia duduk masyhur dekat kawan-kawan dia. Dia kata sedap malam tak datang tarawih kan. Semalam memang Lailatul Qadar confirm sebab hari ni begini. Jangan tuan-tuan. Bila kita dapat Lailatul Qadar, ada adab-adab dia. Ada adab dia. Nanti kita sebut bagaimana panduan daripada para ulama bila kita dapat Lailatul Qadar khas. Tanda tu kita dapat pada diri kita. Yang ketiga, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat bahawa malam Lailatul Qadar terjadi pada 17 Ramadan, malam diturunkan Al-Quran. Imam Hasan Al-Basri berpendapat malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam yang kedua daripada bulan Ramadan. Ini Hasan Al-Basri dia kata bermula daripada malam ke-11 sampai malam yang ke-19. Tu dia punya pendapat, tengah-tengah. Macam-macam lah pendapat para ulama. Sayyidina Ali dia kata pada malam 19 Ramadan. Anas bin Malik dia kata malam Lailatul Qadar ni terjadi pada malam pertama dalam bulan Ramadan. Malam pertama Lailatul Qadar dah. Kalau dapat kat kita malam pertama pergi masjid. Kedua, ketiga, 4, 5, 6 dia pergi ke bazar Aidilfitri, mana? Bazar raya dekat Melaka. Malam seterusnya KL. Last sekali bila pula dia pergi masjid? Majlis iftar jama'i masjid. Dia pergi tu. Lain daripada tu dia tak pergi dah. Sebab dia tahu dah malam pertama Lailatul Qadar. Dan pendapat yang masyhur ialah pendapat Imamul Ghazali. Pendapat Imam Ghazali dia kata apa dia? Hari Ahad, kalau Ramadan bermula pada hari Ahad dan Rabu, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam 29 Ramadan. Malam yang terakhir untuk bulan ni lah. Yang kedua, kalau hari Isnin, malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 21 Ramadan, semalam. Tapi kita tahun ni Ramadan bermula pada hari Selasa. Hari Selasa dan Jumaat, kata Imam Ghazali, Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Tapi jangan tuan-tuan cari 27 Ramadan tu saja. Malam 27 je mari masjid. Tunggu dia sampai habis. Tengok-tengok malam Lailatul Qadar berlaku malam lain. Tak, biarlah kita istiqamah. Daripada malam awal hari itu sampailah malam yang terakhir. Kalau hari Khamis mula berpuasa, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam 25. Dan kalau hari Sabtu, malam Lailatul Qadar terjadi pada 23 Ramadan. Dan kata Imam Abul Hasan radhiyallahu anhu, "Mundu balagtu sinnar rijali ma fatatni Lailatul Qadri bihadhihi al-qa'idah." Daripada mula aku masuk usia balik, aku belum pernah tertinggal Lailatul Qadar dengan menggunakan kaedah ni. Kaedah Imam Ghazali tadi. Ini ada pendapat ataupun dia panggil pengalaman para ulama kita dalam bab Lailatul Qadar.
Bagaimana kaedah kita nak menghidupkan? Mungkin ada ustaz-ustaz cerita dah. Cuma saya nak sentuh sikit adab-adab seseorang apabila melihat Lailatul Qadar. Yang pertama, disunatkan bagi yang melihatnya untuk banyak berdoa dengan penuh keikhlasan dan tidak mengkhabarkan kepada orang lain tentang hal yang tersebut kerana beberapa hikmah sebagaimana berikut. Pertama, melihat malam Lailatul Qadar ini merupakan satu keramat ataupun kelebihan, dan kelebihan tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan pada orang lain. Ni siap post Facebook. Rumah dia pokok tunduk. Dia tak tahu bawah pokok tu anak-anak apa semua banyak dah. Kan nak kebetulan malam Lailatul Qadar pokok tu patah, dia tengok sujud pokok malam ni. Malam lain tak pergi tarawih, tiba-tiba malam tu tunggu sampai imam balik, tak balik-balik lagi kawan tu. Kan? Tengok dapat Lailatul Qadar punya pasal. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab tasawuf moden, Buya Hamka dia sebut apa dia? Dia kata waktu kecil aku dimomokkan bahawa Lailatul Qadar ni terjadi bila mana tengok sekeliling alam. Kalau pokok tu sujud, batu tu bergerak, air yang mengalir jadi berhenti, malam tu begini, macam-macam. Dia kata dimomokkan dengan benda-benda itu. Jadi orang Melayu kita ni suka benda tu. Dia cari Lailatul Qadar dengan cari benda-benda itu. Last kali sampai 30 Ramadan tak jumpa-jumpa Lailatul Qadar. Sebab apa? Dia duk tengok pokok depan rumah dia sujud tak sujud. Hakikatnya memang pokok tu sujud pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan baca dalam suratul Hajj ayat yang ke-18. Segala makhluk Allah Ta'ala ni sujud pada Allah. Tu hakikatnya. Tapi siapa yang boleh lihat? Orang yang mata batinnya, mata yang suci. Yang makna kata Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia. Makna kata tak semua orang dapat benda ni. Maka kalau dapat dekat kita, makna kita tu ada kelebihan. Kita tu ada kelebihan. Tapi tak boleh cerita pada orang. Apa sebabnya tuan-tuan? Kalau kita cerita, boleh jadi kita cerita dah habis dah Lailatul Qadar. Semalam punya cerita, hari ni baru kita cerita kat orang. Orang tu baru nak cari, baru nak start ibadah, baru nak buat itu, baru nak buat ini. Kawan tu Allahu Akbar, semalam dah Lailatul Qadar. Baru nak start, tiba-tiba dengar dah semalam Lailatul Qadar, pakai tak pergi masjid dah. Bagi salam je mah, pergilah masjid tak apalah. Saya dah lah lepas Lailatul Qadar dah habis dah, tak ada dah. Bila pula tunggu tahun depan pula baru datang masjid, kan? Makna kata sebab itu kena tengok adab-adab dia. Yang kedua, agar dapat menggunakan waktunya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah. Daripada sibuk duk tengok pokok kayu tu, baik beribadah kepada Allah. Sebab tu ulama dia bagi tiga peringkat orang yang cari Lailatul Qadar. Peringkat paling tinggi sekali, dia akan mula start daripada lepas maghrib sampai waktu subuh. Kadang ada ulama sampai tak tidur, duduk baca Quran. Lengoh semayang, berhenti baca Quran. Lengoh baca Quran, berzikir. Lengoh berzikir. Duduk dalam keadaan paling-paling tidak dengar bacaan Quran. Makna kata penuh dengan ibadah sepanjang malam tersebut. Yang pentingnya, kita kena pandai pilih nak ibadah apa. Dan antara ibadah yang boleh kita buat, antara lain semayang. Apa lagi? Baca Quran. Lain daripada itu, kalau kita nak zikir, kita boleh pilih beberapa zikir. Yang pertama kita boleh pilih zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata apa dia? Orang yang baca zikir ini 100 kali seolah-olah membebaskan 10 orang hamba. Baru 100 kali. Dan kalau kita buat malam Lailatul Qadar, tuan-tuan kali daratkan dengan 1000 bulan. Dalam tempoh 1000 bulan tu kita duk zikir itu. Tu pahala dia. Yang pertama. Yang kedua, kita zikir apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rasulullah janji dalam satu hadis, siapa-siapa yang zikir, dia panggil tasbih Fatimah, 3 benda ini, maka dia akan dapat apa dia? Allah Ta'ala akan tanam satu pokok dia dalam syurga. Tuan-tuan bayang, sekali tuan-tuan buat malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala gandakan seolah-olah 1000 bulan tuan-tuan duk zikir tu. Wahai, tak naklah ustaz, nanti syurga saya penuh dengan pokok je. Pula dah kan. Tuan-tuan, syurga kita ni, syurga paling rendah. Allah Ta'ala dalam satu riwayat sebut lebih kurang 60 kali ganda keluasan dunia. Dunia ni pun, Malaysia kita tak habis pergi. Tak, Malaysia Muar tak habis pergi kan? Luah tak luahnya nak kata. Tapi Allah gandakan keluasan 60 kali ganda berbanding keluasan dunia. Tu syurga paling bawah sekali. Dah paling atas, tak payah cerita dah. Tak payah cerita. Sebab tu paling-paling tidak, bila Allah Ta'ala tanam pokok kita dalam syurga, makna kata confirm dah tu ada. Mudah-mudahannya begitu.
Dan zikir yang ketiga yang kita boleh buat malam Lailatul Qadar ialah zikir, dia panggil zikir yang tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan di bibir tapi berat pada mizan, pada timbangan. Ini boleh kita amalkan pada malam Lailatul Qadar. Bila? Malam ni lah start. Malam ni malam 22 Ustaz. Tak apalah 22 pun. Kalau tak start malam ni, nak tunggu Lailatul Qadar baru nak buat. Bila Lailatul Qadar ni? Kita pun tak tahu. Kita istiqamah, kita buat insya-Allah. Baik, yang ketiga, apa tujuan seseorang itu dalam keadaan tidak mengkhabarkan kepada orang lain agar tidak menimbulkan sifat hasad dengki di hati orang lain yang tidak senang dengan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Supaya tak dengki. Supaya tak dengki. Sebab itu kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada kita bukan untuk kita momokkan pada orang lain, tidak, tapi kelebihan untuk diri kita. Dan mudah-mudahan kita dapat beramal dengan beberapa macam-macam kita boleh buat. Antara lain yang kita payah nak buat, tuan-tuan, apa dia? Iaitu satu ibadah yang sinonim dengan Lailatul Qadar, iaitu ibadah i'tikaf. Kalau belah Morocco, tak silap saya lah, 10 malam yang terakhir ni sampai tahap suami-suami orang lelaki ni memang dia duduk dekat masjid. Tumpu duduk betul-betul dekat masjid. Isteri bawa makanan untuk buka puasa, untuk sahur dan sebagainya. Duduk di masjid sepanjang 10 akhir Ramadan. Saya ada seorang kawan. Kalau buat live ni dia dengar tak tahulah. Kan, biarlah cerita. Dia 2 tahun lepas, dia pergi iktikaf. Tapi tak bagi tahu isteri dia. Tak bagi tahu isteri, tak bagi tahu kawan, tak bawa telefon. Bawa telefon, boleh jadi dia matikan telefon, tak tahulah. 3 hari je tuan-tuan, isteri dia isytihar suami hilang. Hampir-hampir report dekat polis. Tu bahaya juga iktikaf yang macam ni, kan? Dia duduk mana? Duduk masjid, tapi masjid yang tak biasa dia pergi. Jadi isteri dia pergi cari, tak ada. Abang ni pergi mana? Kan hampir-hampir nak report polis. Kalau report polis dah nak kena tarik report apa semua lagi, kan? Sebab tu iktikaf, baik, bagi tahulah isteri, bagi tahu kita ni nak iktikaf, nak tumpu betul-betul ibadah dalam bulan Ramadan. Apa nak buat masa iktikaf? Macam-macam kita boleh buat. Baca Quran, zikir dan sebagainya. Ni iktikaf juga. Duduk masjid, bukan iktikaf pun. Apa dia? Duduk masjid dengar kuliah pun dia boleh buka TikTok, scroll tengok. Orang duduk kuliah kat depan. Ni bukan masjid ni lah, ni dekat Zimbabwe. Ada tengah orang kuliah kat depan, dia boleh buka Facebook, Shopee, apa nak beli untuk raya ini. Tengok apa-apa macam-macam, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita duduk atas masjid, paling-paling kurang ingatlah kepada Allah. Ni rumah dia, ni bukan rumah kita. Ni rumah dia. Kalau kita tak mampu, apa kita nak, kita boleh buat, carilah di rumah kita satu sudut ataupun satu bilik yang boleh jadi kita khaskan bilik tu untuk kita duduk berzikir, baca Quran dan sebagainya. Dia tak boleh iktikaf, tapi paling-paling kurang kita ambil aura untuk uzlah, aura untuk iktikaf. Ada satu tempat yang membolehkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 2-3 perkara yang kita boleh buat dan kita boleh amalkan. Mudah-mudahan kita dapatlah paling-paling kurang sikit daripada kelebihan Lailatul Qadar. Dan yang terakhir tuan-tuan, sebagai muhasabah kita bersama, nak tak nak Ramadan ini bakal berakhir. 2-3-4 hari lagi akan timbul hari raya. Kenapa di pagi raya kita disunatkan untuk bertakbir? Kenapa di hari raya kita disunatkan untuk bertakbir? Saya sebut ni sebab ni kuliah untuk bulan Ramadan ni, kuliah terakhir lah. Kan, minggu depan nak balik Kelantan, tuan-tuan cari saya tak jumpa dah sini. Balik kampung dah. Baik. Kenapa pagi raya kita bertakbir? Kita membesarkan Allah Ta'ala. Membesarkan Allah Ta'ala sebab apa? Allah bagi nikmat kepada kita untuk kita masuk 30 hari, 29 hari dalam bulan Ramadan. Sebab itu pagi raya kita bertakbir. Tapi kalaulah takbir pagi raya kita hanya sekadar takbir di bibir mulut, tak faham pun apa nilai takbir yang sebenar, maka nilai Ramadan pun tak ada nilai bagi diri kita. Ramadan ni 1 bulan, seolah-olah Allah Ta'ala duduk masukkan kita dalam bulan ni, masuk dalam kebun, masuk dalam satu kedai, masuk dalam satu tempat. Mu nak ambil apa, mu ambil. Mu nak sedia apa, mu sedialah. Masuk dalam bulan ni, mu nak buat apa, buatlah. Macam-macam Allah Ta'ala bagi. Ada 1000 bulan, pahala wajib, pahala sunat, buat benda sunat jadi macam wajib. Macam-macam kelebihan dalam bulan Ramadan.
Dan pahala pun kata Allah di sisi aku. Aku yang akan bagi pahala pada bulan Ramadan. Tiba-tiba habis bulan Ramadan, kita sekadar habis satu perjalanan, maksiat tak berhenti, bahkan bertambah-tambah, nilai takwa pun tak bertambah, nilai bacaan Quran pun tak bertambah, maka takbir raya kita pada pagi raya tak ada nilai pun. Sekadar zikir kepada Allah. Dia tidak memberi makna Ramadan yang sebenar. Sebab itu saya nak mengajak tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada kita berapa hari lagi ni? Beberapa hari lagi ni. Maka kita gunakanlah. Guna untuk apa dia tuan-tuan? Kalau kita seorang ayah, selama ni susah kita nak berkasih sayang dengan anak kita, maka bulan Ramadan bulan yang terbaik untuk kita tunjuk kasih sayang kita seorang ayah. Kalau selama ni susah nak suap makan isteri, maka ambil dalam bulan Ramadan ni suap makan isteri. Saya memang hari-hari suap isteri sebab duduk atas katil. Tangan tak boleh gerak, kaki tak boleh gerak. Kawan tu kalau tak suap memang tak makan. Tu lain. Ni kita nak berkasih sayang. Ni bulan Ramadan permulaan dia. Maka kalau selama ni susah kita nak duduk makan bersama dengan ahli keluarga, paling-paling tidak waktu berbuka puasa, pastikan ahli keluarga kita duduk bersama untuk berbuka. Ni permulaan dia tuan-tuan. Lambat tak lambat? Tak lambat tuan-tuan. Yang penting setiap perubahan mesti ada langkah yang pertama. Selama ni aku tak pernah buat apa? Aku tak pernah cium dahi ataupun tak pernah cium dahi anak aku. Maka start pada hari ni kita buat. Walaupun benda tu mungkin 2 Ramadan boleh buat. Tak, bulan Ramadan kata ulama, kalau bulan Ramadan pun kamu tak boleh berhenti maksiat, tak boleh start buat kebaikan, bulan lain jangan harap kamu boleh buat benda tu. Saya ulang balik tuan-tuan. Kalau bulan Ramadan tak mampu kita berhenti buat maksiat, tak mampu start buat kebaikan, tak mampu start baca Quran, tak mampu start banyak solat sunat, tak mampu start datang masjid, bulan lain lagi-lagi susah untuk kita buat perkara-perkara tersebut. Jadikan 2-3 hari ini sebagai muhasabah untuk kita nilai diri kita, untuk kita tambah baik diri kita, insya-Allah. Sekadar itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ambil kesempatanlah ucap selamat hari raya dulu. Ucap selamat hari raya dan maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arzuqna al-fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari Jumaat. Alhamdulillah.